Okay, tadi kita baru tengok cerita Eternal lah dan cerita dia okay, kita nak lagi okay. Terlampau banyak hero, cabaran tak terlalu hebat. Filem yang ditunggu-tunggu, berbala tunggu. Boleh tengok semua, tapi baik. Ini ada plot twist dan banyak juga kan. Okay. Tapi antara semua tu kita tak nampak lah macam kan hak jalan ke depan tu semua jalan contoh dia menarik lah kan. Kita cantik rating 8/10. Okay. Rating 5. 8.5 lah daripada 10. What's up guys, semoga kita semua membuat pilihan yang tepat dalam menentukan hala tujuan kita di dunia ini, amin. Untuk yang first time, aku Topeng Man. Aku suka berbicara tentang movie dan kali ini aku akan review filem yang paling latest dekat Pawagam, iaitu filem Eternals. Seperti yang korang tengok pada permulaan video tadi, tim aku sempat merakamkan pendapat dan rating beberapa penonton yang telah menonton filem ini. Lumrahlah kan, ada orang suka, ada yang tak suka, betul tak? Sebelum aku mulakan review guys, jangan lupa subscribe dan klik butang loceng supaya korang tak terlepas dengan review terbaru daripada Topeng Man, okey? Aku suka ke tak filem ini? Jom tengok review aku selepas ringkasan cerita ni, okey? Jom! Eternals merupakan filem MCU bergenre action, adventure dan drama arahan daripada Chloe Zhao. Filem ini dibintangi oleh 10 peranan superhero, iaitu Gemma Chan sebagai Cersei, Richard Madden sebagai Ikaris, Angelina Jolie sebagai Tina, Salma Hayek sebagai Ajax, Kumail sebagai Kingo, Lia Seng sebagai Sprite, Brian sebagai Pentas, Lauren sebagai Mercury, Barry sebagai Durik dan Ma Dong-seok sebagai Gilgamesh. Filem ini mengisahkan kesinambungan daripada filem Avengers Endgame 2019 di mana 10 Eternal ini telah wujud lama di muka bumi, ditugaskan membantu kemajuan manusia tetapi dilarang mencampuri konflik manusia atas alasan tertentu sehinggalah munculnya makhluk asing purba yang dipanggil Deviants. Jomlah guys tengok dulu apa yang best dalam movie ni. Okey, jom. Yang pertama, visual dan sinematografinya yang menarik. Tidak dinafikan filem Eternals mempunyai persembahan visual yang hebat. VFX yang dihasilkan menampakkan kesungguhan di mana setiap elemennya dibuat dengan teliti dan kemas. Aku suka nilai estetika dalam filem ini, terutamanya part penceritaan Deviant kepada kuasa besar, antaranya kisah tentang Celestials, sebab pada aku part itu mempunyai visual yang menarik. Adalah lagi beberapa part yang lain yang boleh diberi pujian untuk filem ini. Yang kedua, filem Marvel yang ada keunikan tersendiri. Selain visual yang menambahkan kelainan, ada juga beberapa keunikan yang belum pernah ada dalam movie Marvel sebelum ini. Antaranya mewujudkan tim yang lebih variasi dari pelbagai negara dan bangsa. Sebelum ini ada tapi tak sebanyak seperti dalam pelakon dalam filem ini. Watak superhero yang pekak dan bisu, aku rasa baru first time aku tengok dekat filem MCU, dan watak kontroversi LGBT turut diwujudkan dalam filem ini. Aku masukkanlah juga dalam list sebab baru first time tengok, bukan tanda menyokong, okey? Kalau kat luar negara mungkin nampak biasa dengan karakter tersebut, tapi kat Malaysia ni aku rasa penerimaan akan nampak janggal dan lebih kepada tidak diterima. So pastikan yang bawa anak-anak tu kena bagi penjelasan lah ya, terutamanya dari sudut yang berlandaskan agama. Oh ya, sebelum aku terlupa, ada credit scene yang menarik dalam filem ini. Pastikan bila dah habis nanti korang stay tune, okey? Jomlah guys tengok apa pula yang aku rasa personally kurang sikit dalam movie ni, okey? Jom. Yang pertama, penceritaan kurang kemas dan bercelaru.
menelusuri tema matang dengan membawa penonton persoalan tentang kehidupan, hubungan manusia dengan keganasan dan keupayaan atau ketidakupayaan atas konflik interpersonal dan global bukanlah sesuatu perkara yang mudah untuk disampaikan dalam satu masa yang sama. Cerita kadang-kadang terasa slow dan panjang disebabkan ada beberapa scene sebenarnya pada aku tak penting pun untuk disampaikan. Ianya agak sukar menceritakan 10 watak yang berbeza dalam satu cerita, menjadikan filem ini agak bercelaru. Filem ini juga terlalu berlebihan dengan scene eksposisi dengan lompatan masa, kejap masa lalu, kejap masa kini yang boleh merumitkan atau mengelirukan penonton. Pengenalan filem ini juga ada terbayang filem Star Wars dan keseluruhan penceritaan tak banyak aspek keterujaan yang boleh pada aku mendatangkan risiko kepada franchise MCU akan datang. Yang kedua, kurang pengembangan karakter. Pengenalan untuk setiap karakter baru dalam filem ini terlalu ringkas dan tidak kemas. Tidak banyak pengembangan karakter yang berlaku. Ya, seperti yang aku katakan tadi, memang sukar untuk filem berdurasi 2 jam setengah untuk mengembangkan 10 karakter yang berbeza. Tak semua pengarah boleh sampaikan 10 watak tersebut dalam satu filem. Pada akulah kan, kalau tak mampu hasilkan formula untuk pengenalan watak, better buat je lah macam filem Avengers sebelum ni kan. Ada filem khas untuk setiap karakter penting. Kalau watak superhero yang orang kenal pun dihasilkan dalam satu-satu movie, apatah superhero yang baru? Dan aku sebenarnya tak familiar pun. Watak juga kurang menimbulkan emosi, energi dan chemistry. Ada tapi tak cukup lah membuatkan aku sebenarnya tak tertarik pun dengan karakter superhero dalam filem ini. Watak Eternals dalam filem ini juga tiada tujuan yang jelas. Ada watak bertukar kepada sebaliknya dan menjadi sebaliknya. Lepas tu ada watak tak membantu dan pergi begitu saja. Aku faham plot twist yang cuba nak disampaikan, tapi aku tetap merasakan ada beberapa karakter Eternals seperti tiada hala tuju. Mungkin juga akan dikembangkan untuk next filem kalau ada lah kan. Eternals ni sepatutnya menjadi terbaik antara manusia dengan Deviants, tetapi digambarkan dengan banyak kelemahan dan sikap buruk. Entahlah. Yang ketiga, filem superhero yang seperti kebiasaan. Kalau korang pengikut filem Marvel, pasti tahu yang geng-geng Eternals ni ada kaitan dengan Thanos dan mungkin diorang ni lebih power dari Thanos. Tapi yang aku lihat, tidak banyak pun perbezaan dengan superhero-superhero Marvel ataupun DCEU yang lain yang power atau tekniknya seperti ciplak dari superhero yang lain. Ada teknik tu aku tengok dah pernah disajikan even dalam filem Marvel tu sendiri. Bila aku sebagai penonton dah biasa dengan sajian yang sama, superhero Eternals ni macam tak ada apa-apa pada aku. Deviant yang diagung-agungkan sebelum ni terlalu jahat pun aku rasa macam anjing liar yang kelaparan je. Lawak dia pun aku dah biasa tonton movie yang 10 ke 15 tahun yang lepas. Ada rasa komedi tu tapi tak berapa sampai. Sajian pertempuran akhir dalam filem ini pun aku dah biasa tengok dan ianya kurang Jomlah guys tengok berapa aku nak rate untuk movie ni. Okey, jom. So guys, macam mana dengan markah yang aku bagi? Korang setuju tak? Kalau korang dah tonton, share lah pendapat korang kat bawah, okey? Tak ada masalah pun kalau korang tak setuju. Seperti pendapat penonton di permulaan review tadi, aku percaya ada yang menyukainya. Untuk keseluruhan, sebenarnya tak adalah teruk sangat. Still enjoy untuk ditonton dan aku tetap suggest untuk korang menonton. Itu saja daripada aku guys. Jangan lupa subscribe, like dan komen pendapat korang. Aku Topeng Man, poyo tapi jujur. Boom!